Pilihan Raya Umum ke-14 pada 9 Mei 2018 akan menjadi memori rakyat Malaysia serta lipatan catatan sejarah sebagai lambang interprestasi gelombang kebangkitan rakyat apabila kekalahan kali pertama dalam sejarah bagi Barisan Nasional BN iaitu gabungan antara UMNO, MCA dan MIC serta kemenangan kali pertama bagi pihak pembangkang iaitu Pakatan Harapan PH. Walaupun pilihan raya adalah amalan biasa bagi sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi, tetapi pilihan raya dianggap penting kerana ia menyediakan ruang bagi semua rakyat menyuarakan pendirian untuk mengundi parti politik yang diharap dapat mewakili kehendak rakyat. Pakatan Harapan yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad membentuk gabungan terdiri dari 4 parti dalam PRU 14 berjaya menamatkan dominasi BN selama 60 tahun. BN gagal memperolehi majoriti mudah 112 dari 222 kerusi parlimen dan bukan hanya itu sahaja, BN turut kehilangan negeri yang seringkali dikatakan kubur kuat iaitu Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Kurang 2 tahun pemerintahan Pakatan Harapan selepas PRU 14, gabungan ini musnah dan diambil oleh gabungan yang baru iaitu Perikatan Nasional. Namun di sebalik kejayaan PH dan hilangnya pengaruh BN, arena politik negara sekarang mula berasa bahangnya apabila disajikan pula dengan fenomena nomadisme politik atau bahasa mudahnya, budaya melompat parti. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa ahli politik melompat parti dan apakah akibatnya. Teruskan menonton. Kenapa berlakunya lompat parti di Malaysia? Parti politik menurut definisi seorang ahli falsafah, Edmund Burke, adalah gabungan individu yang mahu memperjuangkan beberapa dasar atau prinsip yang dipersetujui bersama. Lompat parti juga dikenali sebagai nomadisme politik dan dalam konteks ini bermaksud perpindahan elit politik dari satu parti ke parti lain. Nomadisme politik bukanlah seperti maksud biasa nomad, iaitu banyak berpindah randah. Ia bermaksud perpindahan elit politik dari satu parti ke parti lain dengan tujuan asalnya untuk memperoleh sesuatu keistimewaan lain serta masa depan politik yang lebih terjamin. Di Malaysia, mereka yang terjun ke dunia politik kebanyakannya untuk menjadi kaya, membina empayar harta melalui kuasa politik dan pengaruh tertentu. Amat menyedihkan, politik era lama masih kuat diamalkan iaitu dasar politik persaingan untuk memiliki kekuasaan. Nomadisme politik juga berlaku apabila individu tidak dapat lagi mempertahankan kekuasaan yang dipegang dan khawatir jika kekuasaan tersebut akan hilang dalam genggaman. Oleh itu, seseorang ahli politik yang merasakan tidak lagi memiliki peluang untuk terus menjadi ahli parlimen atau adun kerana kedudukannya semakin terancam, seterusnya mengambil langkah melompat ke parti politik yang lain. Contohnya, menukar untuk menyokong parti pihak kerajaan yang memenangi pilihan raya. Terdapat juga beberapa perkara harus diambil berat dengan budaya nomadisme politik ini seperti motif melakukan penghijrahan kerana ianya membuktikan parti tersebut tidak lagi harmoni dan tiada solidariti akibat konflik dalaman. Contohnya berhubung kedudukan kepimpinan yang dalam penyiasatan jenayah seperti pertuduhan rasuah yang amat sinonim dengan politik. Sejak kemenangan kerajaan PH dalam PRU ke-14, ramai ahli parlimen parti pembangkang mula bertukar bendera parti dan seterusnya menyokong parti di dalam kerajaan. Adakah melompat parti ini dilakukan di negara lain? Di negara demokrasi dan maju seperti Amerika Syarikat, Australia dan Kanada, kemungkinan berlakunya nomadisme politik adalah 1000:1. Kebanyakan ahli parti mencipta ikatan yang kuat dan mahu memajukan parti tersebut bersama-sama yang akan menentukan masa depan semua ahli. Di negara Amerika Syarikat, sistem demokrasi adalah berdasarkan 2 parti politik dilihat stabil, Parti Republikan dan Parti Demokrat. Namun, pernah juga berlaku aktiviti lompat parti ini. Penukaran ahli parti ini jarang berlaku, akan tetapi sejarah penting pernah berlaku pada pilihan raya Amerika Syarikat pada tahun 1994. Beberapa ahli Dewan Senat dari Parti Demokratik menukar sokongan kepada Parti Republikan. Ianya dianggap sebagai revolusi Republikan kerana parti ini tidak pernah memegang kerusi majoriti dalam Dewan Parlimen dan Dewan Rakyat selama 40 tahun sejak tahun 1954. Artikel yang pernah diterbitkan dalam laman web Party Law in Modern Europe menyatakan antara tahun 1947 hingga 1994 terdapat kira-kira 20 ahli Parti Demokratik yang bertukar arah kepada Republikan. Ini menunjukkan kesan besar penukaran ahli sesebuah parti ke atas sistem demokrasi negara. Sesetengah negara lain yang membatalkan terus jawatan ahli politik yang menukar parti seperti di negara India yang menguatkuasakan undang-undang tegas anti-defection law. Apatah lagi bagi negara Jepun di mana maruah politik dan jati diri yang dipandang tinggi serta dipertahankan oleh setiap ahli parti politik. Sesetengah negara memandang perbuatan melompat parti ini sebagai serius yang boleh memberi kesan kepada kestabilan kerajaan. Namun terdapat negara yang tidak memandang ianya sebagai suatu masalah besar dan inilah yang sedang terjadi di Malaysia.
Nomadisme politik di Malaysia amat membimbangkan. Amat dirisaukan apabila nomadisme politik ini akan mencipta wajah politik negara yang lebih mementingkan hasrat dan kehendak kuasa yang bersifat individu serta jangka pendek tanpa mempedulikan ruang politik berkualiti dan membangun untuk jangka masa panjang bagi generasi seterusnya. Di dalam ucapan terakhir oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado menggesa Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM untuk membuat siasatan ke atas ramai ahli politik yang melompat parti dan menganggap suasana politik di Malaysia sudah semakin teruk. Terlalu ramai ahli politik menjadi seperti katak dengan melompat dan kegiatan rasuah berleluasa disebabkan ketamakan kuasa. Ketua Suruhanjaya SPRM pula membuat kenyataan selepas itu bahawa tiada undang-undang di Malaysia yang digubal untuk menjatuhkan hukuman dalam kes melompat parti ini dan ianya adalah hak individu terbabit. SPRM hanya boleh membuat siasatan kes berkaitan yang tertakluk di bawah atas Suruhanjaya Pilihan Raya. Keburukan amalan nomadisme politik. Walau apapun alasan yang diberikan, nomadisme politik ini tentunya tidak mencerminkan etika dan pendidikan politik yang baik serta berintegriti. Ianya menggambarkan ketidakstabilan dan kelemahan sistem parti yang selalu terjadi pada negara yang baru sahaja mengamalkan sistem demokrasi. Ahli parti yang melompat parti ini dilihat sebagai hanya mahu memenuhi matlamat sendiri. Individu dari parti politik yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kawasan mereka seolah-olah telah melakukan pengkhianatan sekiranya melompat ke parti lain yang tidak diundi. Mereka juga telah mengabaikan janji yang dibuat kepada penduduk yang diwakili sebelum musim pengundian. Ahli parti tersebut mungkin diberi ganjaran lain yang lebih menguntungkan kepada dirinya sendiri berbanding mewakili kepentingan rakyat yang telah mengundi beliau. Sesebuah parti politik yang tegas dan berkemampuan sepatutnya boleh menjaga ahlinya dengan peraturan yang dibuat. Namun sekarang ini sebaliknya yang berlaku. Oleh itu, kerajaan mungkin boleh melaksanakan undang-undang bagi mengelakkan ahli politik mengenepikan kepentingan rakyat demi keuntungan sendiri sahaja. Contohnya, jika terdapat ahli parti tersebut keluar parti, bermakna individu tersebut juga hilang semua jawatan dan menjadi ahli parlimen bebas sebelum dibenarkan melompat ke parti lain. Dengan menyekat aktiviti lompat parti ini, sebenarnya dalam pada masa yang sama boleh menghapuskan rasuah dan memberi kestabilan dalam parti yang menolak kepentingan individu, tetapi kebersamaan bersama rakyat dalam memperjuangkan visi parti. Kesimpulannya, senario lompat parti di Malaysia mewakili sikap sesetengah golongan elit-elit politik di tanah air. Bagi mereka, kuasa dan jawatan di dalam kerajaan adalah segala-galanya yang boleh dijual beli dengan wang ringgit. Apakah nilai undi rakyat untuk memilih wakil dan parti pilihan mereka jika akhirnya sewenangnya ahli politik ini bertukar parti? Jika perkara ini tidak dibendung, politik Malaysia akan turut menjatuhkan sistem ekonomi dan sosial yang hanya membawa kehidupan rakyat ke arah lebih banyak kesukaran. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.